Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita. Hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin pada menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali yang dahulu kita dah ceritakan tentang orang bukan Islam, orang Quraisy. Kaum Quraisy ni mereka menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti daripada berdakwah dan mereka buat macam-macam. Antaranya mereka menyiksa Nabi. Kan? Mereka siksa Nabi, mereka buat macam-macam lah, bubuh najis, ada sampai yang cekik Nabi kan. Sampai macam tu sekali lah kan. Dan selepas mereka buat macam tu, Rasulullah ni masih lagi juga berdakwah. Jadi mereka kata, kita buat kaedah macam-macam, dia dakwah juga. Jadi kita ubah strategi kan. Ubah strategi macam mana? Kita buat pula pada sahabat-sahabat dia, pada orang-orang yang memeluk Islam. Ini kita cerita dah pada siri yang lalu. Jadi boleh tengoklah siri yang lalu kan. Dalam video juga. Jadi boleh cek siri yang lalu . Jadi kita akan sambung lagi pada kali ini, iaitu Mutalabu Quraisyin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada mereka ni buat macam-macam dekat Nabi, buat macam-macam dekat sahabat Nabi. Jadi depa ni pun, orang Quraisy ni pun kata tak jadi apa kita buat kat Nabi macam-macam, suruh dia berhenti berdakwah tak jadi. Kita buat juga pada sahabat-sahabat dia, kita seksa macam-macam sahabat Nabi kan. Tiba-tiba bukannya orang tu jadi tak beriman, orang tu jadi lagi kuat pula iman dia. Dengan sebab depa seksa tu, imannya jadi lagi kuat. Antara sahabat Nabi yang diseksa lah, kita dah cerita dah pada siri yang lalu. Jadi boleh cek balik lah pada siri yang lalu . Okey, baik. Jadi dah depa seksa orang Islam pun tak jadi yakin lagi kan. Oleh itu mereka pun pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah depa buat macam-macam, pergi jumpa Abu Talib, suruh Abu Talib pergi berhenti apa semua, last kali depa sendiri pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri, orang Quraisy ni sendiri, kaum Quraisy ni sendiri pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mereka hantar? Mereka menghantar Uqbah bin Al-Walid untuk berbincang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghantar Uqbah bin Al-Walid untuk datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbincang. Bincang apa? Uqbah kata, ini Uqbah kata apa? Jika kamu inginkan harta, kami akan jadikan kamu manusia yang paling banyak harta. Tu Uqbah ni pergi jumpa Nabi, dia kata, ni kamu ni duk dakwah ni kan. Kalau kamu nak harta, kami akan buat kamu jadi orang yang paling kaya sekali. Ni Uqbah kata kat Nabi, ni dialog yang berlaku di antara Uqbah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan bagi harta kamu. Kamu manusia yang akan jadi manusia yang paling banyak harta. Jika kamu mahu jawatan, kami akan bagi jawatan kat kamu yang paling tinggi sekali. Jawatan yang boleh bagi masa tu lah kan. Kalau kamu nak jawatan, kami akan bagi jawatan. Kami akan melantik kamu sebagai ketua kami. Kata Uqbah kata dekat Uqbah ni merupakan wakil daripada kaum Quraisy, kaum Quraisy yang jahiliah tadi, yang lawan Nabi kan. Jadi dia kata, kami akan jadikan kamu ketua. Jika kamu diganggu oleh jin dan kamu tidak berkemampuan untuk melawannya, kami akan mencari doktor pakar untuk merawat penyakitmu. Kalau kamu kena macam-macam, kami akan cari orang tolong rawat kamu. Kami akan bagi semualah. Setelah Uqbah menghabiskan kata-katanya, baginda menjawab kata-katanya dengan membaca beberapa ayat di awal surah Fussilat. Jadi dengan kata Uqbah kata tu, nak apa? Nak dakwah ni kan? Nak jadi orang ada jawatan, kami bagi jawatan. Kamu nak jadi orang kaya, kami bagi harta. Kamu nak jadi orang yang penting, kami bagi. Semua tu kan. Lepas habis je Uqbah tu tanya, Uqbah tu cerita kan, Rasulullah pun menjawab dengan menggunakan ayat Al-Quran. Surah apa? Surah Fussilat lah. Surah Fussilat. Ayat surah Fussilat. Rasulullah pun menjawab, Hamim tanzilum minar rahman
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Sehingga ayat 5 lah. Ayat 1 sehingga ayat 5. Boleh buka tengoklah surah Fussilat tu lah. Ayat 1 sehingga ayat 5. Inilah jawapan Nabi kepada Uqbah, kan? Sebab apa Nabi baca ayat Quran sedangkan tu bukan orang beriman, kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah ni dia merupakan rasul, tidak bercakap mengikut hawa nafsu dan dia bercakap menggunakan wahyu. Dan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak bercakap dengan hawa nafsu dia, kan? Dia hanya bercakap dengan menggunakan wahyun yuha, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Jadi sebab tu dia jawab dengan ayat Quran tadi, kan? Dan sifat Al-Quran ni sendiri adalah mukjizat, kan? Al-Quran tu merupakan mukjizat. Mukjizat ni apa? Ijaz, melemahkan kepada orang yang lihat dia, orang yang tengok dia, orang yang baca dia. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran ni supaya melemahkan Uqbah topi tadi, kan? Jadi dia pun rasa lemah lah kalau dengar Al-Quran ni. Jadi sebab tu kita nak melemahkan jin dan sebagainya, kita akan gunakan ayat Al-Quran, kan? Nak ru'yah ke apa, pakai Al-Quran lah. Sebab apa? Dia ijaz, dia merupakan mukjizat. Jadi dia melemahkan. Okey. Jadi Ustaz baca terjemahan saja ayat 1 hingga 5 tadi. Ustaz tak baca lah ayat tu, jadi boleh check lah nanti ayat Quran tu, surah Fussilat ayat 1 sehingga ayat 5, kan? Maksudnya Hamim, turunnya kitab ini daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tanzilun minar Rahmanir Rahim, turunlah kitab Al-Quran ini daripada Tuhan yang Rahman dan juga Tuhan yang Rahim, Tuhan yang Pemurah dan Tuhan yang Mengasihani. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, sebuah kitab yang menjelaskan ayat-ayat satu persatu. Qur'anan fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan, yang dihuraikan, ayatnya dihuraikan satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan, Qur'anan Arabiyyan, Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Jadi Quran ini dia akan memberi faedah bagi orang yang nak ambil tahu, iaitu orang yang baca dan juga mentadabbur Al-Quran lah, kan? Dan memahami kandungannya, cuba memahami kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran ni kita baca, insya-Allah kita akan faham, kan? Tapi kalau tak faham pun kita boleh bertanya kepada orang yang faham lah, kan? Tak faham bukan maksud Ustaz kalau kita tak faham, kita baca sekali kita akan faham satu lapisan. Sebab Al-Quran ni dia ada beberapa lapisan dia. Lapisan tu apa? Cuba baca, nanti kita akan dapat lah rahsia Al-Quran tu sendiri, kan? Baca sekali, Allah Ta'ala akan buka kepada kita sekali. Kalau kita baca 2 kali, Allah Ta'ala akan buka rahsia Al-Quran kepada kita 2 kali. Baca 3 kali, akan buka 3 kali. Jadi kalau lagi banyak kita baca, lagi banyaklah rahsia yang Allah buka kepada kita, kan? Tapi bagi orang yang nak memahami lah, kan? Orang yang nak faham. Orang yang tak mau faham, dia baca saja. Sebab tu kita tak faham surah Fatihah, sebab kita tak mau ambil faham, kan? Kemudian surah Al-Ikhlas kita selalu baca. Sebab apa tak faham? Sebab kita tidak mengambil pengajaran daripada makna surah Al-Ikhlas itu sendiri, ya. Okey. Ia membawa berita yang menggembirakan. Al-Quran ni sifat dia bawa berita gembira, basyiran. Kemudian dia bawa juga berita yang menakutkan. Bawa berita gembira dan juga ada berita yang menakutkan, ataupun dia panggil amaran lah, kan? Amaran. Jadi kata ia membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, Quran ini merupakan satu berita yang gembira. Jadi kalau kita sedih, bacalah Al-Quran. Bila kita rasa takut, bacalah Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita lah, orang Islam ni, kan? Jadi bila kita rasa tidak gembira, bacalah Al-Quran supaya kita gembira. Ustaz, saya baca dah Al-Quran tapi tak gembira juga, sebab kita tak faham, kan? Jadi kalau faham, insya-Allah kita akan gembira lah, bahagia dengan membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang tu kita kena ada upaya lebih lah. Sebab apa? Sebab kita dah lama dah duk bahagia dengan yang lain. Jadi nak bahagia dengan Al-Quran jadi lambat sikit lah. Sebab kita dah ambil dah kebahagiaan yang lain, Dan membawa amaran. Bawa amaran. Al-Quran ini merupakan satu amaran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar ni ataupun dipanggil juga orang-orang kafir, kan?
Kafir tu maksudnya ingkar lah. Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling, engkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Jadi turun Al-Quran dalam bahasa Arab ni supaya orang satu turun di Mekah kan. Jadi nak bagi semua orang Arab faham Al-Quran tu. Dia faham satu lapis lah kan. Sebab apa? Dalam Al-Quran ni dah ada ayat yang kita panggil macam mana? Ada ayat yang direct, to the point kan. Baca sekali dah faham. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Siapa tak faham ayat? Tak faham tanya ustaz kan. Okey. Semua orang tahu kan. Ayat tu semua orang tahu terjemahan dia. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Faham tak? Faham lah kat situ kan. Tak faham apa yang tak faham kat situ kan. Tak faham tu dia tanya ustaz lah. Kalau tak ni pun tanya dekat komen tu. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Jadi dengan sebab mereka tahu, baca tu dia tahu. Orang Arab baca Quran macam-macam buku cerita lah. Macam kita baca buku cerita lah bahasa Melayu kan. Macam kita baca bahasa Melayu, tak faham kan. Jarang tak faham. Biasanya kita faham. Walaupun kita tak faham makna tersirat, makna yang kat luar tu tersurat tu kita dah faham kan. Tapi dah faham pun saja, dah tahu dah, faham dah, tapi saja. Contoh macam mana? Kita tengok lampu merah, dah tahu dah merah tu tandanya berhenti, tapi kita lalu juga. Pasal apa? Pasal kita ingkar. Dah tahu dah, faham dah lampu merah tu tanda berhenti, tapi kita tak berhenti saja kan. Ni ustaz cerita sirah ke cerita ayat Quran ni? Cerita ayat Quran sambil lalu tadi kan. Jadi kita cerita lah kan. Jadi nak cerita kata apa? Ayat Quran ni nak cerita kata Rasulullah nak kata dekat orang-orang kafir Quraisy ni tadi kan. Kamu faham ayat Quran tu tapi kamu saja, kamu lawan, kamu ingkar, kamu tak mau terima kenyataan yang diceritakan oleh Al-Quran tu tadi kan. Okey. Baik. Okey, Rasulullah menjawab dengan mereka berjumpa Rasulullah tadi Uqbah berjumpa Rasulullah. Mereka meminta baginda menyembah sembahan mereka. Jadi dia minta pergi jumpa Rasulullah ni bukan saja-saja. Pergi jumpa Rasulullah ni sebab nak suruh Rasulullah supaya tidak berdakwah satu. Kemudian nak suruh Rasulullah sembah macam mana mereka sembah batu tu lah. Sembah patung tu. Nak Rasulullah sembah patung macam mereka. Sembah sembahan mereka dan mereka bersedia menyembah Allah. Jadi mereka ni pergi jumpa Rasulullah, suruh Rasulullah sembah sembahan mereka dan mereka nak sembah Allah. Jadi lagu mana kalau kita fikir balik, kata betul ke macam ni kan. Jadi Allah pun menjawab. Allah menjawab. Maka Rasulullah menjawab sendiri kan. Allah yang menjawab. Lalu Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun. Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun. Apa surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tu kita tengok terjemahannya lah surah Al-Kafirun. Itu jawapan kepada mereka yang meminta Rasulullah menyembah sembahan mereka dan mereka nak menyembah Allah. Maksudnya sama. Tu liberal lah tu kan. Liberal ni maksudnya apa? Semua Tuhan adalah sama. Tuhan orang Islam sama, Tuhan orang bukan Islam pun sama. Itu dia panggil pahaman liberal. Tu dulu lagi ada pahaman liberal tu tadi kan. Jadi bila surah ni turun maksudnya menolak permintaan mereka untuk Rasulullah menyembah. Sama macam ni lah, tolak lah kan. Tolak. Kecewa dengan permintaan pertama yang ditolak, mereka meminta pula agar Rasulullah menghapuskan ayat-ayat yang menyakiti mereka. Kan pertama mereka minta Rasulullah untuk sembah berhala macam mereka juga, sembah sembahan mereka kan. Tapi Rasulullah tolak dengan ayat Quran tadilah, dengan surah Al-Kafirun tadi kan. Kemudian mereka dah kena tolak kali pertama, mereka pergi jumpa lagi. Mereka minta pula permintaan yang kedua, iaitu minta Rasulullah menghapuskan ayat Quran. Minta Rasulullah hapus ayat Quran ni, ayat Allah. Jadi Rasulullah pun tidak ada autoriti untuk menghapus ayat Quran tu, tak boleh kan. Jadi Allah saja yang boleh menghapuskan ayat Quran kalau Tuhan Allah afulah kan. Jadi mereka minta pada Nabi supaya menghilangkan ayat yang mencela Tuhan mereka. Tu.
ayat yang cerita tentang batu yang berhala tu menjadi bahan bakar api neraka tu antaranya lah. Dan ayat-ayat yang lain lagi lah yang menghina, yang menyakiti hati mereka lah kan. Jangan sembah selain daripada Allah. Tu antara benda-benda yang menyakiti hati mereka kan. Atau baginda menukar dengan Al-Quran yang lain. Suruh ambil Quran yang lain kan. Tak boleh juga depa suruh hilang kan, padamkan Al-Quran tu ataupun ganti dengan Al-Quran yang lain. Macam mana tu kan. Ni permintaan apa kan? Permintaan, nak cerita kata permintaan daripada orang Quraisy tadi. Punya nak halang Rasulullah berdakwah ni sampai macam ni sekali permintaan apa kan. Kemudian Allah menurunkan wahyu sebagai jawapan kepada mereka. Tu Nabi kan. Dia bukan jawab main pak terus jawab kan. Dia menunggu wahyu daripada Allah. Allah turunkan wahyu menjawab kepada mereka. Apa dah? Jawab macam mana? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapat menukar Al-Quran sesuka hatiku. Aku hanya menurut wahyu yang diwahyukan kepadaku. Itu Rasulullah jawab pada orang kafir Quraisy kan. Rasulullah kata aku tak boleh nak ubah suka-suka Al-Quran ni sebab bukan aku yang reka Al-Quran ni kan, bukan aku yang buat. Bukan daripada aku Al-Quran ni, Al-Quran daripada Allah. Jadi kalau nak ubah apa semua, Allah sajalah yang boleh ubah kan. Jadi aku tidak boleh mengubah sebab aku ini hanya utusan saja yang membawa Al-Quran yang daripada Allah Subhanahu Taala saja. Tu Nabi kata kan. Nabi ni walaupun dengan orang kafir dia masih lagi bersopan, walaupun dia tegas tapi dia masih bersopan, tidak menggunakan kata-kata yang tidak elok kan. Yang tidak elok ni dari sisi agama kan. Jadi Ustaz ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung lagi kisah tentang hijrah ke Habsyah buat kali yang pertama. Wallahu alam. Assalamualaikum.